Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Auda. Kita bersua kembali lintas langsung dari daerah Tutong untuk memberikan beberapa maklumat semasa dan juga pengisian pakej program yang dihidangkan setiap hari untuk Auda. Baik, pada pagi ini kita akan maklumkan nanti antara kegiatan-kegiatan dan juga beberapa maklumat semasa. Tetapi sebelum itu ada baiknya kita saksikan dulu bersama pakej program yang disediakan oleh rakan setugas untuk hari ini dari daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, ini adalah tumbuhan pandan, daun pandan. Yang mana kalau kita ni maklum, daun pandan ini memang sering digunakan dalam masakan. Tetapi untuk pakej program kali ini, saya indahkan menggunakan daun pandan ini untuk memasak. Tapi untuk menghasilkan satu kraft daripada daun pandan. Satu gubahan yang pasti Auda akan tertarik nanti. Pasti Auda akan tertanya-tanya, boleh rupanya daun pandan ini kita ni gubah menjadi satu gubahan yang amat menarik sekali. Jadi untuk itu teruskan kesedaran Auda bersama saya untuk menyaksikan bagaimanakah daripada daun pandan, sehelai daun pandan ini dijadikan sebagai satu gubahan yang indah dan menarik. Untuk itu ikuti saya menerusi pakej program ini. Pandan merupakan sejenis tanaman yang tumbuh di kawasan tropika di Asia. Daun yang memiliki bau harum dan unik ini secara saintifik atau botaninya dikenali sebagai Pandanus amarylifolius. Memiliki struktur daun yang panjang dan tirus di pangkal hujungnya, tumbuhan berkenaan tergolong dalam keluarga Pandanaceae yang memiliki pigmentasi dan berwarna hijau terang. Meski kebiasaannya ia digunakan di negara Asia Tenggara untuk menyedapkan masakan, namun kegunaan lainnya juga adalah untuk dimanfaatkan dalam kreativiti kraftangan orang terdahulu. Kreativiti melalui aktiviti kerajinan tangan dari daun pandan masih lagi dipraktikkan oleh Daing Hajah Roziah Haji Muhammad Taib, warga emas yang berasal dari Kampung Bukit. Tumbuhan pandan yang ditanam beliau di halaman rumahnya memudahkan beliau untuk mendapatkan bahan utama gubahan, iaitu daun pandan. Untuk kraftangan gubahan, daun pandan yang digunakan, kelazimannya adalah daun yang masih segar, tidak terlalu tua dan memiliki kelembapan yang cukup agar mudah untuk dilenturkan dan digubah. Kita melihat dari YouTube tu, aku lihat dari YouTube tu semua boleh dapat dibuat dari bunga, dari daun pandan itu buat bunga, buat bakul, buat tempat menyimpan makanan. Jadi aku endang minat buat bunga, jadi aku buat macam ni, buat bunga dari daun pandan. Ini endang dari zaman orang lama-lama dulu kan semua ni berguna untuk makanan boleh, untuk buat tikar boleh, untuk bakul boleh. Jadi untuk membuat bunga ini belum lagi terpikir. Tadi sudah aku terlihat dari YouTube itu, waktu aku mau coba buat. Tapi bagi babu adalah anak ini untuk saja, untuk hobi macam masalah pang dari kerja. Kalau ada orang menampai minta buat, buat. Kalau tidak ada adalah. Sebelum membuat gubahan, pemilihan daun pandan yang segar dan tidak rosak adalah menjadi faktor penting dan oleh itu, beliau biasanya akan sama ada merendamkan terlebih dahulu daun-daun pandan yang akan digunakannya atau boleh saja memetik satu-satu daun dari pohonnya lalu mencuci daun-daun tersebut bagi membuang kotoran pada permukaan daun. Seterusnya, daun-daun pandan akan dijemur seketika sehingga air pada permukaan daun mula mengering. Baik penonton, sekarang tiba masanya untuk menunjukkan kepada Auda cara bagaimana untuk kita ni membuat gubahan daripada daun pandan. Mungkin nanti akan jadi seperti ini ataupun yang seperti ini. Dapat sahaja daun pandan ini digunakan untuk kita ni membuat bunga, kelopak bunga dan sebagainya. Dan apa yang kita dapat lihat, masa ni pun Babu sedang sibuk ni membuat
gubahan daripada daun pandan, dan antara peralatan-peralatan yang digunakan dan yang dapat saya lihat di sini adalah seperti cucuk sate, kemudian ada lidi, kemudian ada pelilit bunga, dan stapler, gunting, pisau untuk memotong daun, dan juga peralatan-peralatan seperti kapas telinga untuk dijadikan sebagai apa tu, Bu? Untuk menambah gubahannya. Kira untuk menambah seri lah pada apa tu, gubahan daun pandan tu. Mengerus. Kita ni akan membuat bengeros seperti ini, Bu. Bengeros yang seperti ini. Jadi mula-mula sekali daun pandan tu akan dibelah dua. Akan dibelah dua. Jadi yang balahnya tu mana? Dibelah dua, buang dulu tulangnya tu, tulangnya tengah tu. Tu baru tani yang nganyam ya, lipat macam ni dulu. Lipat, kemudian digulung. Gulung sini, gulung sini, sebelah pun digulung. Lepas tu batang digulung. Tapi aku kiri lah, orang kanan mana sama ni cara aku. Aku tangan kiri. Okay, babu kida. Dapat saya boleh bayangkan kalau apa tangan kanan. Okey. Digulung. Lepas tu lipat supaya ada bentuk bunga, jadi bentuk bunga ros sekarang. Dilipat terus sampai habis. Jadi ada bentuknya. Jadi Bu, ia punya ketahanan ini macam mana? Kalau kita nilai kan ya apa tu, daripada bahan semula jadi. Jadi bahan semula jadi ni kadang-kadang untuk tahan lama tu adalah lama benar. Jadi kalau daun pandan ni bagaimana ketahanannya? Dalam seminggu lah tahannya. Jadi kalau sudah layu buang atau macam mana? Kalau babun dah buang lah, simpan untuk pasal dia ada bau tu. Bau mengharumkan bau bilik. Proses untuk menyiapkan satu gubahan bunga adalah berbeza mengikut pada saiz dan tahap kesukarannya. Buat beliau, melakukan aktiviti kraf seumpama ini banyak memberi manfaat. Antaranya dapat menenangkan minda dan mengurangkan stres. Selain juga meningkatkan kreativiti dan kemahiran tangan kerana menggubah daun pandan melibatkan seni lipatan dan reka bentuk yang memerlukan ketelitian. Tambahan lagi, beliau turut berkongsi agar seni kraf seperti ini didedahkan kepada generasi muda agar warisan tradisional ini tidak dilupakan oleh kemodenan zaman. Berada penonton, alhamdulillah inilah dia hasil daripada anyaman daun pandan, kraf tangan daripada Babu Hajah Roziah. Terima kasih Babu Hajah kerana berkesudian untuk menunjukkan cara bagaimana ia dibuat dan juga menunjukkan kreativiti Babu dalam menghasilkan gubahan daripada daun pandan. Siapa sangka daun pandan sebenarnya boleh dipelbagaikan dan diolahkan, dan kita harapkan agar penonton di luar sana buang dapatlah melihat kreativiti Babu dan juga dapat mendapat ilham ataupun inspirasi untuk memanfaatkan bahan-bahan sekeliling yang lebih tertumpu pada bahan-bahan semula jadi untuk diolahkan. Kerana kita pun tahu sebenarnya kalau orang dulu-dulu buang memang menggunakan bahan-bahan alamiah ni sebagai satu kraf tangan, seni kraf. Bukan saja daun pandan, daun mengkuang, sebenarnya banyak lagi sebenarnya yang boleh diolahkan menjadi satu produk kraf tangan. Jadi saya kira sampai di sini saja kita bersama, dan lagi sekali terima kasih Babu Hajah kerana berkesudian untuk menunjukkan tunjuk cara bagaimana membuat gubahan daripada daun pandan. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.